sembelihan Yahudi wa ta'amul ladzina utul kitab, khususnya orang Yahudi. Kadang Kristian ini, kadang-kadang dia kata dia Kristian tapi kita tak sure cara pengamalan dia terhadap agama dia. Tapi Yahudi dia agak berpegang dengan amalan agama dia, maka kosher secara umumnya boleh dimakan oleh orang Muslim. Sebab itu kita tengok dalam hadis, semua jemputan-jemputan yang Yahudi jemput Nabi itu, Nabi pergi makan. Termasuk ya Nabi makan kambing yang dia bubuh racun kepada Nabi SAW. Padahal dia musuh Nabi. Tentulah dia bukan Islam. Dia ahlul kitab. Sembelihan Yahudi boleh dimakan. Yahudi ni dia lebih straight sikit dalam kosher dia tu. Mungkin lebih daripada apa yang kita amalkan lah. Kerana dia lebih straight. Dan kita boleh makan sembelihan dia. Dan dia bertutup, sembelihan dia jaga. Dia jaga. Dia tak banyak. Tapi orang tu, nak suruh sokong Yahudi. Bukan soal sokong, soal boleh makan. Soal boleh makan. Wallahu a'lam. Daging kosher adalah merupakan daging sembelihan ahli kitab yang dibenarkan ke atas seorang Muslim untuk makan. Apakah itu daging kosher? Dan apakah ciri-ciri daging sembelihan yang dipanggil kosher tersebut? Kosher merupakan perkataan dalam bahasa Yahudi yang bermaksud proper, atau dalam bahasa Melayunya bermaksud sesuai, iaitu sesuai untuk diet pemakanan seorang Yahudi. Secara amnya, terdapat 3 elemen penting yang perlu diikuti dalam penyediaan daging atau makanan kosher, iaitu: yang pertama, apakah jenis-jenis makanan yang boleh dimakan oleh orang Yahudi? Yang kedua, apakah proses yang perlu diikuti ketika penyediaan makanan? Dan yang ketiga, apakah jenis makanan yang boleh dimakan bersama-sama di dalam diet pemakanan tersebut? Mengikut apa yang dinyatakan dalam kitab Yahudi, seperti yang dinyatakan dalam buku Leviticus dan Deuteronomy, binatang yang ciu dekat atau mengunyah makanan dan mempunyai cloven hoof atau kuku yang menutupi adalah sesuai dimakan oleh mereka. Ini termasuklah lembu, kambing, rusa dan sebagainya. Ayam, angsa, itik dan juga kesemuanya boleh dimakan. Manakala khinzir, burung pemangsa, serangga dan binatang berangkak yang lain tidak boleh dimakan. Hidupan laut seperti ikan perlulah mempunyai sirip kanan dan kiri serta mempunyai sisik bagi membolehkannya dimakan. Manakala binatang lautan yang lain seperti ketam, udang dan sebagainya tidak boleh dimakan. Dari segi penyediaannya pula, makanan kosher perlulah mengikuti peraturan yang tegas. Haiwan perlu disembelih dengan berperi kemanusiaan. Haiwan perlulah sihat sebelum disembelih. Ketika proses penyembelihan berlaku, ia tidak boleh menyakitkan haiwan tersebut. Kaedahnya sama juga seperti di dalam Islam, di mana penggunaan pisau perlulah tajam dan penyembelihan perlulah dilakukan dengan tidak menyiksa haiwan berkenaan. Pemantauan proses penyembelihan ini dilakukan dengan tegas dan ia tidak akan dikira sebagai kosher jika piawaian mutu yang ditetapkan tidak diikuti. Makanan proses pula dipantau dengan penyelidikan tegas oleh rabai atau imam yang bertanggungjawab dalam agama Yahudi. Makanan akan diperiksa sebaiknya untuk memastikan ramuan bahan yang betul digunakan dan tiada serangga yang masuk ke dalamnya ketika proses penyediaan makanan tersebut. Pada bahagian yang ketiga, terdapat makanan yang tidak boleh diambil secara bersama oleh orang Yahudi, iaitu mereka tidak boleh mengambil unsur tenusu dan daging bersama. Burger cheese, sebagai contoh, bukanlah makanan kosher disebabkan penggunaan daging dan keju dalam satu hidangan. Penggunaan perkakas dalam penyediaan makanan yang berunsur daging dan tenusu juga perlu diasingkan. Terdapat perincian lain lagi berkenaan makanan kosher dan diet pemakanan kaum Yahudi. Anda boleh membuat pembacaan sendiri untuk mengetahui lebih lanjut.